merasakan manfaat daripada kehadiran mereka untuk bersantai dan berkongsi-kongsi pengetahuan dan maklumat berhubung untuk memperteguhkan dan juga memperkasakan perjalanan kita dalam medan dakwah di Malaysia khususnya. Saudara, tuan-tuan, perempuan dan yang bersekalian, pertama sekali saya bagi Pak Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dewan Muslimat Pakistan Lumut yang menganjurkan majlis ini, dan juga kepada Tuan Kedai Tarus yang sudi menerima kedatangan kami di sini khasnya untuk menjayakan majlis atau program pada petang ini. Tuan-tuan dan perempuan yang bersekalian, sesuatu yang rasa sangat hebat ya, satu kumpulan manusia kita katakan yang tinggal dan duduk bersama dengan kumpulan selebriti, artis terkenal tanah air yang kita semua lihat melalui media, TV ataupun akhbar, tetapi pada hari ini mereka bersama dengan kita. Kita sedia maklum bahawa Saidul Rahman adalah bukan penulis lirik lagu yang terkenal dengan Isabella-nya, pelakon, penyanyi dan ketua juri lawak Esro, itu yang terakhir. Dan saya pernah melihat filem yang dilakukannya dalam filem Mantra. Begitu juga dengan saudara Ustaz Radi dengan kumpulan rohnya, tapi saya tak dapat maklumat lah. Tapi kita akan bersama dengan mereka ni, kita akan berpeluang untuk mendapat sedikit biodata juga penglibatan mereka dalam dunia yang glamour dan juga penglibatan mereka pada hari ini. Di sini santai kita ni, saya akan beri ruang kepada kedua-dua tetamu yang kita hari ini untuk berucap 10 minit, dan keduanya kita akan buka pada sesi soal jawab ataupun berdialog. Ada sebelumnya kita akan menikmati insya-Allah lah hidangan yang disediakan. Tapi satu yang anda saya maklumkan awal, iaitu pada malam ini bertempat di lapangan Madah ya, di Surau Madah. Jumpalah semua sekali anak-anak cucu-cucu kita bersama untuk melihat satu persembahan kesenian Islam bersama dengan saudara Bob dan juga saudara Ustaz Radi insya-Allah. Jadi tak sabar tuan-tuan dan puan-puan, sementara sahabat kita akan datang. Tak apalah, kita teruskan macam sini. Jadi kita mempersilakan saudara Ustaz Radi baru sampai, saudara Bob baru sampai, jadi kita bagi ruang pada dia untuk memberikan sedikit info pada kita insya-Allah. Jadi dengan salam silakan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Cikgu pengacara, Cikgu Hashim, dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa nak cakap ni lupa lah. Tak kira apa. Saya sebenarnya mengucapkan syukur kepada Allah, kerana sebenarnya perkara ni semua berlaku tak secara langsung. Bila saya mufarakah saja daripada kehidupan biasa sebagai artis lah, bukan artis kan, bukan berlakon sikit-sikit, adalah tulis lagu sikit-sikit. Lepas tu rasanya dalam 2 tahun kebelakangan ni saya kurang untuk minat pada perkara yang melibatkan dunia sangat. Jadi akhirnya soalan yang sering ditanya, kenapa masuk PAS? Cikgu tanya ni, kenapa masuk PAS? Sebab saya tak nak gagal lah, saya nak PAS je. Sebabnya PAS ni, saya bukan asing dengan PAS. Keluarga saya sebenarnya arwah pakcik saya pernah menjadi 2 penggal menjadi adun undang kementerian itu masa dulu. Dan sebahagian besar keluarga saya adalah PAS, ada juga dalam UMNO. Ini adalah pegangan masing-masing. Tapi kepada kefahaman agama yang saya pelajari,
Kebetulan pada masa dahulu, masa sekolah, saya sekolah Arab, Ma'had Hamidiyah Kajang. Tapi juga namanya sekolahnya memang sekolah Arab. Tapi percampuran kita tu macam orang lain juga. Jadi kita tidak ada kesedaran pun dalam beragama. Memang politik pada kita pada masa itu ialah satu permainan. Saya kawan-kawan sekolah saya dulu adalah sebenarnya penyokong PSRM, Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Dan lama juga saya menyokong Parti Sosialis Rakyat Malaysia itu sehingga saya ke tingkatan 6. Dan orang yang mengajar tentang sosialis ini adalah cikgu saya masa tingkatan 6 yang sekarang menjadi Menteri Pengguna, Ismail Sabri Yaakob. Dia lah yang mengajar sosialis. Tiba-tiba dia masuk UMNO dengan Kassim Ahmad. Masa itu dia dengan Kassim Ahmad selalu berada di sekolah. Jadi saya sebenarnya mengambil konsep kefahaman kerana kita adalah sebahagian daripada anak muda yang ekstrim masa itu. Anak muda memang dalam jiwa dia ada orang kata semangat rebel, melentang, ada semangat melentang. Kadang-kadang tak tahu apa yang ditentang pun, tetapi saja suka melentang. Kemudian pada masa itu PSRM, logo dia itu adalah, kalau dalam kategori anak muda, antara logo yang ganas, kepala lembu kalau kita ingat. Jadi kalau kepala lembu itu satu benda ganas, yang anak muda suka. Tapi bila kita makin jauh masuk ke dalam, saya nampak beberapa falsafah perjuangan sosialis itu yang akhirnya saya rasa bahawa semua itu tak benar juga. Walaupun sosialis itu dia, semua orang berkata tentang keadilan, semua orang berkata tentang hak sama rata, apa-apa parti pun. Tapi bila mana selepas beberapa tahun kebelakangan ini saya telah bertelaki dengan beberapa ustaz yang memberitahu tentang bermula dengan akidah, dan kita teruskan dengan syariah, beberapa benda, dan perkara-perkara ini semua sebenarnya adalah perkara yang benar. Hinggalah kita sampai ke ayat surah Ali Imran ayat 104, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adalah ada sebahagian daripada kamu yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan saya satu masa dulu tabligh pun saya masuk. Jadi tabligh ini adalah satu contoh yang baik yang diberitahu oleh ustaz saya. Tabligh ini bukan benda salah, dia benda betul. Tapi cuma dia tak menghalang benda-benda salah. Dia suruh orang buat benda-benda betul. Dia tak memberhentikan kemungkaran. Jadi saya mempunyai jiwa perjuangan. Sekarang baru saya hidupkan balik jiwa perjuangan saya dengan kebenaran yang saya dapat, dan benda itu berada di dalam PAS. Tapi tidak dinafikan. Bukan saya tak nafikan, dalam PAS bukan semuanya yang ada itu adalah pejuang. Begitu juga di dalam UMNO, bukan semua yang ada dalam itu adalah orang-orang yang tidak benar. Ramai kawan-kawan baik saya berada dalam UMNO. Bila hari pertama saya masuk PAS, dia orang telefon saya, kata dia kenapa? Saya kata kenapa? Kenapa masuk PAS? Dia kata. Saya kata tak boleh ke? Kau kawan dengan aku dah berapa lama? Aku daripada aku setiausaha kerja pemuda UMNO Malaysia, kau masuk PAS. Anda Datuk Yahya orang Datuk, saya kenal. Saya Syarul Zaman. Jadi saya kata, jadi selama ni kita berkawan kerana hati lah, bukan berkawan kerana hati. Jadi dia kata, bukan, pasal dah kebiasaan saya bukan itu. Aku bukan nak bergaduh dengan siapa-siapa. Pagi tadi Ketua Polis Perak Datuk Syukri Jalan, Ketua Polis Perak yang baru ni, telefon saya. Saya baru sampai pukul 4 pagi tidur, terlebih tidur sikit. Saya tengok ada miss call, saya pun call. Assalamualaikum Datuk, kenapa tu? Wah, kau datang kacau tempat aku, dia kata. Kacau apa tu? Aku tahu kau ini ada kat Manjung, dia kata. Yalah, memang saya ada kat Manjung, saya datang untuk sebagai kerja saya untuk dakwah sikit tentang benda Islam tadi. Itu je saya cakap. Tapi kau tolong, kata dia. Kau tolong cakap dengan YB, dia kata. Janganlah hantam polis, gitu. Dia kata macam tu, janganlah hantam polis. Aku ni baru, dan kita sebenarnya kerja je, dia kata. Sebenarnya benda dia cakap tu betul. Baik polis, baik siapa, kalau kita bersikap dengan baik,
dia tak akan menjadi lawan kita. Pun orang UMNO sekalipun, kalau kita bersikap baik dengan dia, dia tak akan menjadi lawan kita. Hanya seorang dua saja. Orang dalam Facebook saya, dalam blog saya, yang cakap saya sesat tu bukan ramai, 2-3 orang aja. Pasal pasal kita tak menyokong dia, agaknya marah sangat dia kata kita sesat. Saya kata tak apalah, aku sesat kerana Allah, daripada betul tak ada Tuhan, baik aku sesat kerana Allah. Anda pilihlah mana nak hidup. Kalau betul tak ada Tuhan pun tak guna. Jadi bila saya masuk dalam PAS ni, dengan sebab ilmu yang diberikan oleh guru-guru, saya tahu bahawa untuk berjuang kena ada PAS. Tapi dia orang cakap saya, kenapa nak kena masuk PAS untuk berjuang? Kerana PAS ini satu jemaah. Dan dia kata dalam PAS itu bukan semuanya orang benar. Betul, sebagaimana di Makkahul Mukarramah sekarang, di Mekah, bukan semua orang yang berada dalam kota Mekah adalah orang-orang Islam. Ramai orang yang berada di kota Mekah pada masa ini adalah orang-orang munafik pun ada di sana. Memang ada. Orang-orang ni semua akan keluar daripada kota Mekah apabila Dajjal cuba nak memasuki kota Mekah, tapi tak berjaya, dihalang oleh malaikat. Tapi beberapa gegaran berlaku di kota Mekah. Pada masa itu orang-orang munafik akan lari keluar meninggalkan kota Mekah. Dan tinggal sikit saja orang Islam di kota Mekah. Ini adalah hampir-hampir dengan kebangkitan Imam Mahdi dan juga Nabi Musa AS nanti tak lama lagi. Jadi kita pun tahu, kerana orang berada dalam, bila saya pun cakap, bila saya bermula dengan PAS, saya pergi tempat-tempat pemuda hari itu, saya tak nampak lagi politik, sebab saya tak pandai politik dan saya tidak ada apa-apa tujuan ataupun nak jadi wakil rakyat ataupun jauh sekali. Pesan guru saya masa hari mula-mula saya nak masuk PAS, dia kata dia orang PAS, dia kuat, dia tiap-tiap penamaan calon dia akan menjerit-jerit, melaungkan takbir, bawa anak isteri kecil-kecil semua. Saya kata, kenapa Ustaz buat macam ni, menyusahkan anak semua? Dia kata kita kena latih anak-anak kita dengan kesusahan untuk mengembangkan Islam. Saya hormat dengan dia, saya ikut dia pergi Melimau, pergi mana. Dia cakap dengan saya, jangan sekali-kali kau berangan nak menjadi calon selagi kau tak boleh bersikap adil seperti Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia bagi saya satu kitab yang dia tulis, Khalifah Umar Abdul Aziz. Saya baca, memang saya tak boleh, dengan diri saya pun saya tak pernah adil. Ini pula saya nak jadi pemimpin untuk bersikap adil dengan orang ramai. Jadi bukan semua orang yang masuk dan bercakap tentang PAS seperti saya sebenarnya bukan untuk jadi calon. Saya berdiri ini sebagai satu PAS, sebagai satu wadah. Mungkin ramai di antara kita memang penyokong PAS. Jadi tujuan saya, kita betulkan dulu dalam. Bila kita baru beli kereta tu bukan kereta baru. Kereta berapa lama dah PAS? Usia PAS berapa lama? 57 tahun dah kereta saya baru beli. Jadi mula-mula saya repair dah. Dulu cushion ke apa ke sikit kan. Dah lepas okey dah complete kereta tu, baru saya racing dengan orang lain, dengan kereta lain. Jadi sekarang ni saya melihat sebenarnya anak muda yang berada dalam PAS, anak-anak kita, anak saya pun dah masuk PAS yang tolong. Anak muda yang berada dalam PAS adalah, saya cakap tadi, dia mempunyai sikap menentang. Menentang apa kita tak tahu. Kadang-kadang pasal dia datang daripada kita cakap, man, apa pakai seluar ni? Seluar ni best lah, pakai seluar ni, tak mahu nak pakai seluar ni. Memang ada sikap tu. Padahal kita tengok seluar tu tak elok, dia tengok seluar tu elok, begitulah. Tapi kita kena beri pada anak muda ni satu sikap dalam diri dia, terutama anak muda yang sangat-sangat muda macam ni. Dah 18 belum? Dah masuk lah. Yang belum pakai tu belum 18 kan? Belum. Kita tak boleh nak bagi pada dia pendedahan politik. Kita tak boleh nak cakap ke dia, kau kena sokong kau guru ni Aziz, kau tak boleh cakap. Kita kena bagi pada dia kebenaran Islam. Kita kena tunjukkan kepada dia apa yang kita namakan ubudiyah. Bukan ibadat semata-mata. Ubudiyah adalah sikap perhambaan, perhubungan kita dengan Allah. Macam mana? Bila kita bercerita tentang perhubungan kita dengan Allah, dia akan termasuk semua sekali. Semayang, puasa, zakat, haji, berpolitik, di kedai kopi, berhubungan dengan orang, nak order air, nak marah orang, nak start motor, nak meludah, semua termasuklah ubudiyah tu. Termasuklah perhubungan kita dengan Tuhan, makanya termasuklah semua sekali soal kehidupan kita. Kalau kita kaitkan semua kehidupan kita dengan Allah, insya-Allah akhlak kita pun akan bagus. Kalau kita bertengkar itu akan mendatangkan hasil yang manfaat. Bukan bertengkar, lalu itu bengkak-bengkak, bergaduh, tak ada guna, tak ada manfaat. Pertengkaran kadang-kadang perlu untuk mencari kebenaran.
Jadi semuanya kalau kerana Allah kita buat dengan ubudiah itu, insya-Allah baru setiap ibadat kita akan bermakna dan setiap urusan harian kita akan menjadi ibadat. Pernah dengar orang kata kerja tu satu ibadat? Betul pernah dengar? Orang kata kerja satu ibadat. Tapi kalau kita kerja jaga kasino itu bukan ibadat. Kita nak kena fikir pula. Nak kena tengok kalau kita kerja jual nombor ekor itu bukan ibadat. Ibadat ni adalah pekerjaan yang kita buat yang membawa kita kepada jalan Allah. Itulah pekerjaan yang ibadat. Jadi perkara ni kita kena jaga anak muda dia belum berkembang. Kita kena bagi kefahaman begini. Jadi satu hari nanti kalaulah kata pilihan raya yang akan datang kita tak boleh menang, anak-anak muda yang ada kefahaman inilah yang akan memenangkan Islam. Menang kalah itu bukanlah urusan kita. Sebagaimana juga orang kata siapa masuk PAS masuk surga, masuk UMNO masuk neraka. Bukan, surga neraka juga bukan urusan kita. Cuma yang kita pasti Nabi Adam keluar daripada surga kerana makan buah. Habis orang takkan orang nak masuk surga kalau makan rasuah. Itu aja beza dia. Jadi kita kena fikir, kena buat lebih baik lagi daripada keadaan yang apa telah dilakukan untuk kita masuk surga. Tak dijanjikan siapa pun masuk surga. Bahkan ada satu hadis Nabi yang mengatakan seorang yang dilahirkan untuk neraka, sehingga sehasta lagi dia nak sampai ke neraka, takdir mendahuluinya dan dia masuk surga. Seorang pernah dilahirkan untuk surga, sehingga sehasta lagi nak sampai surga, takdir mendahuluinya dan dia masuk neraka. Jadi kadang-kadang ini kita tak faham bahawa kita ingat kita buat baik je masuk surga, kita buat betul je masuk surga. Tuhan suruh kita berusaha, bergesa-gesa lah kata dia. Bergesa-gesa lah kamu berusaha surga, walaupun surga dan neraka itu telah ditentukan untuk siapa. Hari ini yang kita buat bukan kita nak masuk surga. Kita ni hamba Allah. Allah kata tiadalah aku menjadikan manusia dan jin ini semata-mata untuk beribadat kepada aku. Jadi tujuan kita mengembangkan agama Islam, meminta orang faham bahawa kita kena hidup cara Islam, kita kena perbetulkan sistem Islam, sistem pendidikan kita kena Islam, cara bermasyarakat kita kena Islam. Itu adalah tugas hamba kepada Allah. Jadi itu yang kita kena buat. Biasa tu kadang-kadang benda yang tu semalam dia ada sound macam tu. Bukan apa, itu nama dia ujian kan? Kalau dia tak berniat nak buat kita terkejut pun, kita yang terkejut kan? Jadi kadang-kadang bukan dia nak mengejutkan kita atau mengejutkan kita, tapi kita lah bersangka terkeluar ketapkan dari dapat dosa kita. Jadi biarkanlah benda-benda macam tu. Kalau nak kira orang kata ni macam-macam kan? Orang ni suka mengata. Kalau orang bisu pun suka mengata. Tak saya kata orang boleh berkata. Orang bisu pun dia tak dia nak kata juga walaupun dia tahu dia bisu. Apa lagi orang yang boleh berkata. Jadi biarlah dia nak berkata. Kesian. Pasal manusia dia dijadikan dengan dua bibir dan satu lidah. Memang untuk berkata, biarlah dia berkata. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan tujuan saya ni datang nak tunjuk bahawa saya ni dah alim. Bukan juga datang nak mengajar. Saya percaya di mana-mana saja sentiasa ada orang lebih pandai daripada kita, dan juga ada orang yang kurang pandai daripada kita. Jadi yang penting kita berkongsi-kongsi ilmu. Yang pakai jubah ini adalah satu, ini macam Ustaz Radhi pun dia dah lama Farakah, lebih awal daripada saya, semenjak zaman sebelum 2000 lagi ya. Sebelum lagi awal daripada saya. Maka selayaknya dia pakai cantik macam ni. Saya baru. Jadi saya tak nak pakai cantik ke baru, saya masih dalam kategori orang kata apa, banduan ujian dia panggil. Banduan ujian. Atau kalau nak Islamkan kategori mu'alaf lah dia kata. Jadi saya pakai ni semua begini adalah untuk menyatakan bahawa saya sayangkan Rasulullah. Rasulullah pakai jubah, pakai kupiah. Ustaz kata pakai kupiah ni ada dua pahala. Satu masa pakai, satu masa sembahyang. Pakai songkok, Ustaz kata dia akan datang sini insya-Allah. Ustaz saya yang pertama, Ustaz Azhar Idrus. Bila datang sini? 16 bulan tu Ustaz saya yang pertama sekali. Saya jumpa dia, saya pergi jumpa, bai'ah dengan dia dan bertaraki dengan dia. Pakai songkok satu pahala, masa sembahyang aja. Pakai songkok saja tak ada apa-apa. Jadi sebab itulah orang PAS pakai kopiah putih tu. Orang yang mula-mula pakai kopiah putih tu tahu kenapa. Orang yang lain tu mengikut mendapat pahala juga, asal benda tu betul. Kemudian pakai jubah ni semua untuk menyatakan kita sayang pada Nabi. Nasib baiklah Tuhan takdirkan kita ni muka orang Melayu begini, muka orang India begini, muka orang Cina begini.
Kalau Tuhan jadi takdirkan, katalah muka semua manusia ni jenis muka orang India semua. Semua muka orang India. Bangsa Melayu muka India, orang putih muka India, orang India dengan muka India, orang Cina muka India. Masa itu saya rasa pentinglah kita pakai kopiah dan jubah. Sebab kita tak tahu siapa Islam, siapa tak Islam, sebab muka semua jenis sama. Dan saya bayar tengok Melayu ni pun agak-agak ya, Melayu bang. Itu kan. Adakah kat tempat kita ni terus Assalamualaikum kan. Tapi kadang-kadang saya sedang Norman ni, sahabat saya ni dulu, seorang penulis, makan dengan saya kat Penang. Mana datang satu Cina, dia tentu dia pakai kopiah. Cina tu tak cakap Cina kan dia, cang. Pasal muka dia akan Cina. Jadi Cina tu ingat dia Cina Islam. Rupanya dia memang orang Melayu asal orang Manjung ke sini. Tapi pasal kopiah ada tu pun, pasal muka pun orang boleh masih ingat Cina lagi. Ini pasal kalau tengok bangsa kan. Jadi tuan-tuan dan puan, pentingnya kita memperkuatkan agama kita ni bukan saja setakat dengan fizikal, tapi dengan hati dan dengan mental kita. Dan yang penting kita kena tahu bahawa setiap daripada kita ini pada sisi Allah, mulianya di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Siapa tahu siapa yang paling bertakwa? Kita tak tahu. Mana kita tahu orang yang paling bertakwa? Kadang-kadang orang yang kita nampak tak bercampur dengan kita tu kadang paling bertakwa. Kita tak tahu. Ini semua antara dia dengan Allah. Tapi yang pentingnya dalam hidup seperingkat manusia biasa ni, kita kena menjaga perhubungan dengan manusia dan perhubungan dengan Allah. Kena jaga dua-dua. Kalau kita bersih dengan Allah, kita ada masalah dengan manusia, di akhirat nanti semua kita punya pahala kena tolak apa yang kita bermasalah dengan orang manusia tu. Kalau habis pahala kita, dah dosa dia pula kita kena pikul. Itu adalah antara beberapa perkara yang diberitahu kepada saya oleh guru saya, dan kita sama-sama kongsi ini. Saya percaya sebagai orang-orang Melayu Islam, perkara ini sebenarnya sudah ada, dan anggaplah apa yang diberitahu ini sebagai peringatan ataupun tazkirah daripada saya. Dan akhir kata, kalau ada kesilapan dan kesalahan, saya mohon ampunan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Tanggal 19 Februari 2011 di hadapan 30,000 pemuda bertempat di Kota Sarang Semut, Kedah. Itulah Saudara Rahman mengisytiharkan diri beliau bersama dengan Perjuangan Islam PAS, insyaAllah. Jadi beliau sangat sibuk.